Krisis global akibat penularan wabak COVID-19 telah memberi kesan yang buruk terhadap ekonomi negara selain banyak perubahan telah berlaku terutama dalam sistem pendidikan. Berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang diumumkan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada tanggal 16 Mac, semua aktiviti pengajaran dan pembelajaran di institusi pendidikan seperti sekolah, kolej dan universiti terganggu. Oleh itu, Kementerian Pendidikan Malaysia mengambil inisiatif dengan mengeluarkan arahan agar sesi pembelajaran dilaksanakan secara atas talian. Namun di sebalik solusi ini, terdapat pelbagai cabaran yang perlu dilalui oleh pendidik, ibu bapa dan pelajar itu sendiri. Antaranya, tiada sumber internet di rumah, isu teknikal ketika sesi pembelajaran dan kurang daya fokus pelajar. Siapa sangka wabak pandemik COVID-19 ini secara tidak langsung telah menjadi pemangkin pembaharuan terhadap sistem pembelajaran secara maya. Namun, bersediakah kita jika sistem pendidikan pada tahun 2021 terus berdepan dengan cabaran getir seperti tahun ini? Bagaimana cara untuk ibu bapa, pendidik dan para pelajar untuk lebih bersedia menghadapi sesi pembelajaran pada tahun hadapan? Baik, sektor pendidikan tidak terkecuali menerima kesan daripada pandemik COVID-19 ini dan itu yang akan kita bincangkan hari ini, cabaran pendidikan tahun 2020-2021 dan untuk itu kita bersama dengan tetamu kita di studio, kita bersama dengan Puan Farida Yang Razali selaku Timbalan Ketua Pengarah Hal Ehwal Murid Kementerian Pendidikan Malaysia. Selamat datang Puan. Saya sebenarnya timbalan pengarah. Timbalan pengarah Hal Ehwal Murid. Maafkan saya. Pengarah. Alright. Baiklah Puan Farida, untuk kita mulakan perbincangan ini, kalau kita cakapkan dari awal tadi cabaran semua daripada rakyat Malaysia tidak terkecuali mungkin daripada menghadapi cabaran. Mungkin cabaran kita berbeza-beza dan tidak terkecuali cabaran dalam bidang pendidikan. Saya kira ramai orang dah dengarlah luahan ibu bapa, guru dan juga anak murid ini tentang bagaimana pendidikan 2020 ini. Kalau mungkin boleh dikongsikan oleh Puan Farida tentang cabaran pendidikan yang dilalui tahun 2020 ini. Betul. Cabaran tu sebenarnya amat besar. Cabaran tu besar because dia efek semua sektor termasuk juga pendidikan. Jadi antaranya ialah kerajaan terpaksa ambil keputusan drastik iaitu melaksanakan PKP ataupun Perintah Kawalan Pergerakan yang juga mengakibatkan sekolah ditutup. Jadi penutupan sekolah itu adalah sesuatu yang drastik yang terpaksa kita hadapi. Tapi kita kena ingat bahawa walaupun sekolah tutup, anak-anak ni tidak boleh kita abaikan hak dia untuk mendapat akses kepada pendidikan. So sekolah tutup pun dia sebenarnya bukan cuti. Dia bukan cuti. Jadi anak-anak ni harus terus belajar. Jadi disebabkan itu masalah Kementerian Pendidikan ialah untuk memastikan akses ini berterusan. Maka kita adalah beberapa kaedah atau pendekatan seperti pengajaran secara dalam talian. Itu datang juga dengan masalahnya iaitu kita kena ada akses internet dan kita perlu ada peranti. Dan ini sebenarnya masalah bagi KPM sebab bila kita buat tinjauan hanya 36% pelajar yang ada peranti yang sangat diperlukan apabila kita mengadakan PDP secara dalam talian. Dan satu lagi cabaran kita ialah walau apa keadaan sekalipun, keutamaan KPM ialah keselamatan dan kesihatan anak-anak ini. So sebelum kita buat apa-apa keputusan besar, memang kita akan mengadakan engagement bersama-sama, libat urus dengan KKM, MKN dan semua kementerian berkaitan sebelum keputusan besar dibuat. Jadi antaranya ialah kita perlu memastikan keadaan adalah selamat untuk anak-anak. So walaupun kita buka, kita ada SOP yang ketat. Masalah kita memang ada garis panduan semua dengan perbincangan dan telah diwartakan oleh MKN. Tetapi isunya ialah memastikan pematuhan. Pematuhan tu mungkin satu isu yang sangat-sangat serius dan perlu dititik beratkanlah. Saya kira ini harus diambil kira dan diambil serius oleh semua penonton-penonton kita hari ini. Kalau kita lihat Puan, cabarannya bukan sahaja kepada pendidik sahaja, kepada murid-murid, ibu bapa mungkin juga rasa tertekan apabila sekolah ditutup, terpaksa katakan ada 3-4 orang anak terpaksa menyesuaikan diri dengan berada bersama dengan anak-anak. Mungkin ada yang mempunyai laptop satu sahaja, kekurangan internet. Mungkin Puan boleh ulas bagaimana situasi ini memberi impak kepada golongan ibu bapa juga.
Ya, kita faham. Sebab saya juga sebagai ibu. Tapi cuma anak saya semua dah kerja. So, I don't have that problem. So, kita faham. Isunya ialah satu ialah peranti. Okey, sekiranya kita ada anak 4 orang, it is... kalau nak ada 4 laptop tu satu kemewahan lah. Jadi even satu phone untuk setiap seorang peranti tu diperlukan. Dan juga kita di sini kita perlukan kerjasama ibu bapa untuk memantau ataupun menjadi fasilitator apabila anak dia belajar, terutama sekali yang sekolah rendah. So kalau kita ada 4 anak, kalau mak bergerak di tempat lain, anak akan bergerak 4 arah yang berlainan. Jadi kita kena memastikan mereka ada di situ. Dia attention span sangat pendek. Jadi satu ialah akses internet, yang kedua ialah peranti. Since kita di situlah kita memerlukan kerjasama ibu bapa. Dan jangan lupa juga, walaupun kebanyakannya work from home ataupun dia bekerja dari rumah, at the same time dia kena pantau anak-anak. Sebab tu kita waktu ibu bapa dah mula dibenarkan bekerja, sektor-sektor dah buka tetapi sekolah tak buka, maka itu jadi masalah. Bila ibu bapa terpaksa bekerja, maka anak tu online learning. Jadi di situlah maka keluar arahan kita buka juga taska supaya mereka boleh letak anak tu di taska, dan ibu bapa bekerja, anak di taska. Sebab tu datang arahan buka taska walaupun PKPB. Tapi back to the problem di rumah itu, memang kita akuilah masalah bagi ibu bapa, dan di sini memang kita memerlukan kerjasama ibu bapa dan guru lah. Dan saya dapat keluhan daripada ibu bapa juga, mereka terpaksa anak-anak degil, anak-anak degil, anak saudara pun degil. Jadi kena sentiasa mengerah anak-anak ini untuk mengikuti lessons online. Sepanjang malam mereka jadi burung hantu, mereka main games. Lepas tu pagi dia tak boleh bangun. Jadi guru pun komplain buka online kelas, lepas tu murid tak ada. Jadi guru tak ada pun ada juga kan. Jadi itulah antara isu, dan kita memang gadget tu yang kita cuba nak atasi supaya at least untuk kumpulan B40 tu kita dapat provide gadget untuk mereka mengikuti pembelajaran online. Okey. Itu kita dah sentuh tentang masalah yang dihadapi oleh pihak KPM secara keseluruhannya, ibu bapa juga. Tetapi kita jangan juga memandang ke tepi tentang anak-anak ataupun murid-murid ini, kerana mereka ini mungkin sukar juga untuk menyesuaikan diri dengan pembudayaan norma baharu ini. Daripada belajar secara konvensional, ada guru di sekolah belajar menggunakan buku dan sebagainya, tetapi sekarang ni mereka terpaksa, yang dulu dihalang gadget tu dibawa ke sekolah, sekarang ni mereka terpaksa belajar menggunakan peranti yang kebiasaannya mereka gunakan untuk menonton kartun ataupun bermain game. Ini juga satu cabaran untuk anak-anak ini menerima pembudayaan baharu ini, Puan. Bagaimana? Ya, Fiza, kita sebenarnya ada lebih daripada 5 juta murid KPM. Itu masalah besar. Kita ada 5 juta murid. 2.7 juta adalah di sekolah rendah. Jadi murid sekolah rendah ni yang kita perlu lebih pemantauan apabila ada. Okey, tidak dinafikan bahawa keadaan inilah satu yang tidak normal kepada semua, dan ada juga kita buat kajian kajian untuk melihat bukan saja keselamatan, juga kesihatan mental, kesihatan fizikal dan mental. Sebenarnya keadaan ini sedikit sebanyak menjejaskan kesihatan mental mereka. Jadi kita pun tengah kumpul maklumat untuk melihat stress level, dan kita membina modul-modul untuk mengadakan intervensi. Jadi sekarang guru-guru kaunseling pun sebenarnya akan memantau keadaan, memerhatikan tanda-tanda kemurungan, dan kita pun sebenarnya ada kajian dengan pihak luar seperti UNICEF, kita ada dengan Persatuan Kaunseling Malaysia. Jadi di sini kita cuba nak melihat isu kesihatan mental anak-anak ini yang terjejas akibat pandemik ini. Kita cuba mengadakan intervensi, dan sekarang ni anak-anak ini memang saya akui keberkesanan pembelajaran atas talian dengan bersemuka tu dia tak sama. Kita pun kalau mesyuarat online dengan mesyuarat bersemuka tak sama. Kita tutup muka kita, betul, kita buatlah apa-apa, lipat kain ke apa kan. Mesyuarat kain lipat. Okey. Anak-anak sama because the attention span very short. Jadi tapi guru tu kena kreatif, guru kena kreatif. Sekarang kita dah keluarkan manual PDP di rumah. Jadi di sini untuk memastikan pembelajaran berstruktur dan mengoptimumkan apa yang murid dapat optimumkan. Sekarang ni kerja kumpulan boleh dilakukan, tetapi dibuat secara Google Meet. Murid-murid
bincang tapi online. Jadi kita kena arrange tu aktiviti supaya menarik minat. Dan mereka masih boleh mempersembahkan hasil kerja projek tetapi Google Meet, webinar. Jadi kita introduce cara ini. Mungkin sekarang ini semua terkejut lagi. Jadi dia tidak biasa tetapi insya-Allah kita akan teruskan kaedah ini for 2021 sebab kita kena sedar bahawa keadaan ini mungkin berlautan sehingga 2021, maybe even 2022. Jadi walau apa pun kita perlu meneruskan kehidupan dan kita perlu buat perubahan-perubahan yang diperlukan dalam kehidupan. Saya setuju sangat tu. Saya menarik Puan menyentuh mengenai tekanan mental pada kanak-kanak. Sebab kadang-kadang jelah ibu bapa inginkan anak-anak duduk belajar tapi anak-anak tu tidak boleh jumpa kawan. Mereka pun ada keinginan untuk bermain dengan kawan-kawan dan tak boleh fokus sangat dekat rumah. Jadi kita harus memberikan mereka sedikit kelonggaran saya kira. Bukan tu je, kadang-kadang tak tahu nak jawab soalan, ibu bapa pun tak boleh nak bantu nak jawab soalan tu. Okey, sebenarnya ada banyak lagi nak terus kami kongsikan bersama dengan tetamu kita di studio Sugi, tapi sebelum itu kami nak dengarkan apa pendapat orang di luar sana mengenai cabaran pendidikan 2020-2021. Silakan. Sangat-sangat mencabar sebab dulu sebelum PKP pergi kerja, anak pergi sekolah, cikgu mengajar. Sekolah adalah bagi online homework and all that. So kita suruh dia buat. Anak nombor 2, saya jom, let's do some work. Jawapan dia, no. Kita kena gaduh dengan dia. Yang kritikal adalah penyusunan jadual online kelas. Jadi saya perlu berkomunikasi dengan cikgu supaya kelas tak bertindih. Bila kelas bertindih, kita tak cukup device. Saya rasa agak tertekanlah sebab saya tidak mahir dengan semua subjek sekolah anak saya. Tapi saya perlu bantu anak saya untuk selesaikan segala kerja-kerja sekolah dia. Harapan saya untuk sistem pembelajaran tahun 2021 nanti kita dapat kembali semula kepada sistem yang asal sebab saya rasa suasana di sekolah lebih menarik berbanding belajar secara online di rumah. Pembelajaran face to face lebih baik saya rasa daripada pembelajaran online. Untuk belajar online bersama guru ni 15 minit pertama sahaja yang dia boleh fokus. Selepas itu main-main, bercakap-bercakap. For me, it's better kalau dia orang belajar kat rumah because kita boleh nampak dia orang punya progress. Bila dia belajar kat rumah, parents ada dan kita boleh betulkan on the spot. Jawapan. Ada yang berkata belajar di rumah lebih senang, lebih disukai. Ada yang berkata yang penyusunan jadual apabila anak-anak belajar di rumah itu dapat agak memeningkan jugalah. Okey. Dan itu pendapat ibu bapa, setengah ibu bapa. Tapi Puan Faridah, kita nak tanya juga. Kalau tadi kita dah tahu bahawa statistik lebih kurang 36% sahaja daripada pelajar-pelajar yang mempunyai peranti dan juga accessibility ini. Bagaimana pula dengan pendidikan bagi anak-anak ini yang mungkin tinggal di kawasan pedalaman? Adakah ada sebarang mungkin inisiatif yang juga turut dijalankan oleh KPM? Okey, sebenarnya kita ada satu syarat lah dalam manual itu. Apabila kita melaksanakan PDP, dia perlulah bersesuaian dengan kemampuan murid. Jadi kalau murid itu tidak ada peranti, sama ada kita bantu bagi dia mendapatkan peranti atau kita guna kaedah lain. Kita mesti pastikan tiada yang tercicir. Itu memang satu amanat Menteri Pendidikan. Apa-apa kaedah kena perlu pastikan murid tidak tercicir. Jadi bila belajar di rumah pun sebenarnya ada kebaikan. We get to be with our children more. Tapi bila terlebih tu parent dia je pening lah sebab terlebih. Jadi untuk di kawasan pedalaman ni memang tiada talian internet. Telefon pun kadang-kadang tak ada. Jadi kita nak guna cara, kalau boleh WhatsApp, kita WhatsApp material itu, video. Kalau kita boleh. Kalau tak ada line, kita ada juga yang dipanggilkan off-site learning. Maknanya dia boleh berlaku kita, cikgu akan tinggalkan bahan di satu tempat yang convenient untuk parents ambil. Jadi modul. Jadi kita masih boleh meneruskan melalui buku teks, melalui modul-modul yang disediakan oleh guru ataupun TV pendidikan. Kita ada EduWeb TV yang bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Multimedia. So
inilah platform, kalau tak ada internet, TV pendidikan, buku teks, bahan-bahan yang disediakan oleh guru masih boleh dilaksanakan. Segi ada juga saya sempat melihat ada yang dikongsikan di laman sesawang internet, ada juga inisiatif guru-guru ini yang tinggal di kawasan pedalaman yang mana mengajar anak-anak murid mereka, contohnya cikgu di Lemoy kan, yang mereka sediakan bahan-bahan tersebut dan menghantar kepada anak-anak murid mereka. Ada cikgu sampai walaupun hujan lebat pergi ke rumah anak-anak murid untuk mengajar mereka. Itu dedikasi seorang guru, saya kira. Saya pun nak express my appreciation di sini kepada guru-guru yang bertukus lumus. Jadi ibu bapa dah pernah merasa jadi guru anak-anak di rumah. Kita kenalah appreciate usaha guru, bertukus lumus guru, komitmen guru. Bukan itu saja, bila kita buka sekolah, kita kena ikut peraturan yang ketat. Penjarakan, gurulah yang menyusun kursi, yang menyusun katil untuk memastikan penjarakan ini. Okey, baik. Puan, dan bercakap mengenai guru-guru, tenaga pendidik, Puan, mungkin selama ini cara yang digunakan untuk mengajarkan anak-anak adalah secara konvensyen. Kita pergi ke sekolah, ada buku, ada blackboard, kita tulis dan sebagainya. Tapi sekarang ni terpaksa menggunakan laptop, internet, menggunakan komunikasi dan internet biasanya, teknologi komunikasi dan maklumat kan. Jadi adakah guru-guru ini diberikan orang kata latihan, dan bagaimana guru-guru ini sendiri diberikan persiapan secara mental? Okey, memang keadaan ini adalah sesuatu yang baharulah bagi guru dan sangat mencabar, dan saya rasa kepakaran untuk ICT itu perlu ada. Di sini kita ada sediakan manual PDP di rumah, dan kita ada juga beberapa platform. Kita ada satu inisiatif dipanggil Digital Educational Learning Initiative Malaysia. Di sini cikgu boleh belajar untuk menggunakan pelbagai platform. So memang dia guna sekarang ni, for example Microsoft Teams, kita ada Google Meet, Google Classroom, dulu ada Frog VLE, so cikgu Tube, YouTube. So dia ada pelbagai platform. In fact, kalau Maths, kita ada graphic calculator on Google Meet yang menggunakan Jamboard. Saya pun tak pernah cuba, tapi mereka kata very interesting. Okey. Itu maknanya ada kaitannya dengan literasi teknologi yang perlu diketahui oleh pendidik-pendidik ini jugalah. Ada soalan yang nak kita kongsikan daripada rakan kita di Facebook. Ini soalannya, bagaimana pula untuk anak istimewa? Katanya pembelajaran online kurang efektif bagi anak-anak istimewa ini. Kalau boleh beri sedikit komen. Memang saya akui kalau anak istimewa, pendekatan dia amat berbeza, because mereka ni ada meltdown, dia ada anxiety tinggi. Jadi di sini ibu bapa kena memain peranan, mesti sentiasa memantau anak ini, mententeramkan keadaan anak ini. Kita pun ada share juga, kita ada satu inisiatif kaunseling, guru-guru kaunseling kita share video bagaimana kita nak meredakan menangani anak-anak istimewa ini. For example, because dia orang ni anxiety tinggi dan juga have a tendency for meltdown. Jadi kena ikut kesesuaian anak-anak ini. Sebenarnya kalau ikut kajian, the time yang kita spend online pun ikut umur tu dia ada had dia. Kalau younger 1 hour, sekolah rendah 2 to 3 hours. Dia tak boleh lebih. Rasanya ibu bapa pun perlulah juga ada literasi dan juga membuat sedikit pembacaan kan, untuk sama-sama kita memastikan Google. Memastikan dia berjalan dengan lancar. Di penghujung perbincangan kita ini, mungkin Puan Farida boleh kongsikan juga kepada penonton-penonton kita, sebagai seorang ibu, penjaga ibu bapa dan juga anak murid, apa yang perlu kita bersedia untuk cabaran pendidikan bagi tahun 2021 ini? Adakah ia akan lebih baik ataupun mungkin juga keadaannya masih lagi sama seperti 2020? Okay, memandangkan kita ini berada dalam gelombang ketiga pandemik COVID-19 dan tak nampak tanda-tanda kes ni menurun. Sekarang ni kes jadi 4 angka dan 2000. Jadi kita perlu bersedia bahawa keadaan ini akan berterusan sepanjang 2021. Untuk 2020 kami cuba buat penyesuaian. For example, kita do away with UPSR untuk meredakan anxiety anak-anak. Kita do away with UPSR, kita tunda SPM ke tahun depan. So ini adalah perubahan besar yang kita buat untuk memastikan kesihatan mental anak-anak ini terjaga. Okey, dan yang saya lihat paling penting, akses ke pendidikan mesti diteruskan. Online learning tu adalah salah satu kaedah yang akan digunakan. Dan bila sekolah buka,
kita perlu memastikan pematuhan kepada SOP. Ini adalah satu cabaran because anak-anak ini kadang-kadang lupa. Mereka have a tendency to, bila dia excited pergi sekolah jumpa kawan, dia nak peluk. So we have to keep them away. Dan dari sini penjagaan pencuci tangan yang kerap, memang kita akan provide hand sanitizer kepada sekolah. Singki-singki pun sekolah buat more sink untuk budak-budak cuci tangan. Laluan pun naik tangga lain, turun tangga lain. Buat masa ni kami tak benarkan makan di kantin, tapi kita akan review dari semasa ke semasa. Kat luar pun dah boleh makan kat kedai makan. So anak-anak ini pun kita akan review walau macam mana apa-apa keputusan. Kita memang sentiasa berbincang dengan Kementerian Kesihatan, Kementerian Majlis Keselamatan Negara. Jadi dapat nasihat. Jadi sebelum keputusan dibuat, kita akan dapat nasihat. Sekiranya keadaan adalah selamat, maka kita akan laksanakan. Kalau dia kata okey, selamat untuk buka sekolah, kita buka. Okey, baik. So memang kolaborasi antara kementerian, PDRM, pihak berkuasa tempatan, sebab murid ni bila keluar je sekolah, isunya ialah dia dah berada di tempat awam. Tempat awam tu pelitup muka wajib. Jadi di sini mereka kena jaga penjarakan. Kalau tidak, kena saman. Jadi di sinilah kita memerlukan ibu bapa bantu pihak berkuasa tempatan untuk membantu pematuhan SOP oleh anak-anak. InsyaAllah. Okey, bab kata orang putih, walaupun belajar di sekolah ataupun rumah, the show has to go on. Anak-anak masih lagi perlu meneruskan pengajian mereka dengan bantuan ibu bapa, tenaga pendidik dan juga seperti yang Puan katakanlah, kita sediakan mereka dari segi mental mereka. Dan juga kita kena lihat juga education from a different point of view. Betul. Dah tak boleh laksanakan cara konvensional dan sekarang ni kita pun towards IR 4.0 di mana teknologi memainkan peranan penting. So we have to relook education from different perspective. Itu dia. Saya suka itu, saya kira menjadi rumusan kepada topik perbincangan kita pada hari ini, bagaimana cabaran pendidikan untuk tahun 2020 dan juga 2021. Namun jangan risau kerana insya-Allah pihak KPM sendiri dengan kerjasama agensi-agensi yang lain akan memastikan tidak ada seorang pelajar pun yang akan tercicir. Pendidikan tetap menjadi nombor satu untuk anak-anak kita insya-Allah. Tapi yang paling penting kerjasama antara semua pihak itu.